Alright. Okey. Assalamualaikum. Kita dah record. Okey. Bertemu lagi kita pada malam ini kuliah maghrib ataupun kuliah psikologi bersama dengan saya Syakir Azhari, menyambung tema kita tentang apa nama yang menyentuh sedikit sebanyak daripada kisah Nabi Ibrahim, tetapi kita akan melihat dari sudut trauma ataupun konflik keluarga, dan juga kita juga akan melihat, kalau tengok poin yang ketujuh itu adalah memutuskan kitaran yang baru. So kita nak belajar untuk break the cycle. Sebab setiap daripada kita akan ada trauma-trauma yang tersendiri. Okay, kita ada whatsoever luka-luka lama lah. Tetapi adakah kita nak membawa luka itu kepada generasi yang seterusnya, ataupun kita nak memutuskan kitaran itu pada kita punya generasi sahaja. So itu kita punya antara topik perbincangan pada malam ini. Okey, sebab sebelum tu saya cuma nak maklumkan, kalau ada apa-apa persoalan ataupun ada apa-apa yang nak ditanyakan, boleh simply masuk je, chat je dalam dekat bahagian chat, ataupun kalau nak buka mic pun tak ada masalah. Okey. So hari ini kita akan melihat satu benda yang agak dekat dengan kebanyakan kita, tentang keluarga, di mana by default, okay, keluarga ini sepatutnya menjadi apa nama kata, tempat pertama di mana kita belajar kasih sayang, kan? So tempat di mana kita rasa, ya saya tak pin um, participant pin. Okay. Just nak tanya, dekat skrin yang besar saya punya muka ke ataupun nota yang saya gambar tu? Nota, nota. Nota eh? Okey, baik-baik. Okey. Sekejap, kenapa tak bunyi? My action, audio, speak. Alright. Okey. So, kalau kita tengok, keluarga adalah satu tempat, okay, satu perkumpulan orang, okay, satu di mana kat situlah kita akan mula belajar tentang kasih sayang. Kat situ sepatutnya kita belajar rasa selamat dan sebagainya, tetapi okay, perlu kita faham satu perkara, okay, kita akan melihat mungkin sebilangan kita, sebahagian daripada kita yang mana bagi dia keluarga bukan tempat, keluarga ni bukanlah ruang selamat untuk mereka. So bagi dia orang, sebilangan orang, mungkin sebahagian kita juga, okay, dekat keluarga tu dia bukan hanya belajar tentang kasih sayang, dia juga belajar tentang ketakutan. Okay, dia belajar dekat dekat rumah tu, di mana sedikit kesalahan dia orang tiba-tiba boleh dipermalukan, ataupun kat rumah tu dia belajar, kalau dia mula menangis ataupun mula jujur dengan apa yang dia rasa, okey, um, dia akan terlihat lemah, okey, dia akan buat orang marah dan sebagainya. Okey, so ada juga orang yang dekat rumah, okey, dengan parents, dengan keluarga yang terdekat, dia belajar bahawa kasih sayang ini bersifat conditional. Okey, dia adalah kasih sayang yang bersyarat. Okay, the moment kita tidak memenuhi certain expectation, okay, the moment kita terlihat sebagai seorang anak yang gagal, tiba-tiba kita tidak lagi disayangi. So ada orang yang membesar dalam rumah yang mana daripada luar terlihat sangat harmoni, okay, secara materinya dilihat sangat cukup, makan pakai dan sebagainya, okay. Tetapi di sebalik semua itu, mereka rupa-rupanya membesar dalam keadaan yang tidak pernah rasa selamat secara emosi. Okay, dia tak tahu mak ayah dia ni makan balik rumah tu dalam keadaan yang tenang ke, ataupun dalam keadaan yang nak marah-marah. Okay, sebelum dia orang bercakap, dia kena menjadi orang yang dia kena perhati dulu, ayah dia ni mood dia okey ke tak okey. Ataupun kalau dia nak minta apa-apa dengan mak dia, dia nak kena tengok dulu mak dia ni dalam keadaan yang boleh minta something ke, ataupun minta je tak terus kena kena marah dan sebagainya. Okey, ada juga orang yang mana dia dengar bunyi tapak kaki dalam rumah tu, dia dah jadi rasa berdebar dah. Okey. So dia ada banyak situation, ada banyak pengalaman orang yang mana
akhirnya dia rasa rumah bukanlah satu benda, ataupun bagi dia rumah bukan tempat untuk pulang. Saya biasa jumpa orang yang macam tu, dan bila cakap, bila borak, rupanya memang dia tak pernah rasa disayangi dan sebagainya. Okey. So, ada juga sebahagian kita yang mana dia membesar dalam keadaan yang dia sentiasa kena mengalah. Kan? So, dia dia belajar untuk membenam dia punya emosi. Okay, dia belajar untuk membungkam rasa dia. Okay. Barang dia tak pernah ataupun had dia dalam rumah tu tak pernah dihormati. Maksudnya barang dia orang yang boleh buat suka hati dan sebagainya. Itu dia belajar mengalah. Okay, dia tak boleh nak membantah, dia tak boleh nak marah dan sebagainya. Dia tak boleh nak menyusahkan orang lain pun ada. Okay. Dan biasanya mereka-mereka ini ataupun bilangan kita yang macam ni, yang ada pengalaman-pengalaman sebegini, walaupun kita keluar daripada rumah itu, sometimes benda tak selesai kat situ. Kan? Sebab ada sebahagian kita bila kita keluar daripada rumah tu, kita tetap membawa pola fikir yang sama. Kan? Kita punya badan kita masih lagi remember certain stimulus. Okay, bila dengar orang jerit ke, dia tu jadi rasa anxious. Bila dengar bunyi angin tiup pintu, bunyi berdegum, dia tiba-tiba jadi rasa takut dan sebagainya. So, rupanya kesan daripada luka masa lalu itu mengekori dia sampai ke alam dewasa. Sampai di mana dia perlu membina berinteraksi dengan orang lain, membina perhubungan baru dan sebagainya. Okey. So, hari ini kita bukan nak cakap tentang apa jenis-jenis luka ataupun apa yang keluarga kita buat pada kita. Okey, tetapi kita nak melihat, okey, bagaimana pengalaman kita pada kecil dulu, waktu kecil dulu, okay, waktu di rumah itu, dia boleh mempengaruhi diri kita pada hari ini sewaktu kita nak membina hubungan baru, kita nak berinteraksi dengan orang, kita nak bercakap dengan orang, kita nak percayakan orang, dia jadi dia membawa kesan yang mungkin kita tak perasan, mungkin kita perasan tetapi kita tak boleh nak buat apa-apa dan sebagainya. So itu adalah dia inti kepada macam mana kita nak break the cycle. Okay, iaitu kita nak kena aware. Okay, apa jenis luka kita. Okay, apa kita punya trauma dan sebagainya. Kita kena aware benda tu. Barulah kita boleh cakap tentang how to break the cycle. Okay, so kita akan mula kepada kita punya point yang pertama. Okay, trauma tidak semestinya peristiwa yang besar. Okay, so kita pergi yang pertama. Okay, so sometimes bila kita bercakap tentang trauma, kita akan membayangkan benda-benda yang berat. Okay, benda-benda yang besar. Okay, bencana alam misalnya. Okay, aksiden yang sangat teruk. Okay, ataupun kematian yang mengejut. Okay, so kita melihat itu sebagai this is apa yang membentuk trauma kita. Okay, so sebab tu bila kita melihat trauma sebagai benda yang besar, kebanyakan kita akan rasa macam, aku tak ada that kind of experience. Family aku tak pernah pun pukul-pukul aku. Okay, mak ayah aku bagi aku makan dan sebagainya. Aku masih boleh makan, masih boleh bersekolah. Orang lain hidupnya lebih susah daripada aku. So, mereka membuat kesimpulan bahawa, oh, pengalaman masa lalu dia tak memberikan kesan dan dia tak ada trauma. Dia ada satu term yang kita namakan sebagai psychosomatic sakit tau. Maksudnya macam kita sakit badan tapi kita tak tahu daripada mana punca dia. Kita jumpa doktor, doktor kata tak ada apa-apa. Dia benda macam tu boleh jadi datang daripada trauma lama yang kita pun tak perasan, tetapi body kita masih lagi ingat betul. So itu kena 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 tengok jugalah. Okay. So apa nama, trauma ni dia bukan hanya tentang sejauh mana satu-satu peristiwa itu dia dramatik. Okay. Tetapi dia adalah tentang the aftermath of the event. Dia bukan tentang event itu semata-mata. Sebagai contoh mudah, ada dua orang, A dan B. Okay, dua orang ni dia accident. Okay, accident. Oh, terbabas. Okay. So, lepas 6 bulan. Saya bagi contoh mudah. Accident ni. Saya biasa bagi contoh tentang accident sebab dia relatable kepada kebanyakan orang. Okay, lepas 6 bulan. Lepas 6 bulan. A boleh drive macam biasa. B decide untuk dah tak boleh nak drive lah. So, dia orang berada di tempat yang sama. Okay, okay.
dia orang berada kat dalam kereta yang sama. Okey, tetapi korang boleh bawa kereta macam biasa, korang ni tak boleh bawa kereta lah. Okey. So itu maksudnya trauma tu dia tentang the aftermath of the event. Dia tak kisah benda tu besar ke kecil. Tetapi kalau dia melebihi kita punya cognitive capacity, cognitive capability untuk menanggung benda tu, dia boleh membuatkan kita ada trauma. Tetapi, okay, perlu kita ada disclaimer bahawa tidak semua isu yang berlaku boleh disebabkan oleh trauma. Okay, tetapi trauma kadang-kadang boleh menerangkan kenapa kita berperilaku kedemikian. Okay, contohnya macam orang yang tak boleh nak bawa kereta tu dan sebagainya. Orang yang dia akhirnya memilih untuk tak nak kenal lagi orang baru. Okay, ataupun dia memilih untuk tak nak lagi kahwin baru lepas pada dia ada trauma perhubungan. Okay, ada orang yang sebab dia ada childhood trauma dia. So, dia memilih untuk tidak percaya kepada institusi kekeluargaan, institusi perkahwinan dan sebagainya. Okay, so mungkin jadi kita tengok bagaimana ada trauma yang kecil-kecil. Okay. Dia event yang kecil-kecil tapi dia berulang. So ini pun boleh menjadi kita namakan sebagai developmental trauma. Tak silap saya lah. Dalam bahasa Melayu nama dia adalah trauma perkembangan. Okay. So, dia adalah satu benda yang berlaku secara berulang. Okay. Sikit, 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 sikit. Akhirnya dia membentuk satu trauma yang besar. Okay. Sebab mungkin seorang anak dia tidak dipukul. Okay. Dia tidak didera, bukan didera. Dia tidak terkesan secara fizikal. Okay. Tetapi dekat rumah dia, bila mana dia nak menunjukkan emosi, dia terus didiamkan. Diamlah. Sikit je pun. Okay. Ataupun bila dia buat certain mistake dalam hidup dia, dia mula tiba-tiba akhirnya apa? Dibandingkan dengan adik-beradik dia. Ataupun dibanding dengan ya, kalau boleh saya nak tahu Tuan Syakir ambil degree dalam bidang apa? Saya tak perkenalkan saya punya background pada hari ini. Saya degree dalam bidang psikologi di UIA. Kemudian saya sekarang sedang menyambung master dalam bidang konflik. Okey, kita balik kepada kita punya discussion tadi. um, kom- Apa nama, bila dia buat salah sikit je dia mula di compare dengan alah yang orang lain boleh je dapat A dalam exam, kenapa awak tak boleh? Orang lain okey je dengar cakap dan sebagainya, kenapa awak tak boleh? So, dia selalu diulang-ulang dan sebagainya. So itu pun dia boleh jadi satu benda yang dia mungkin peristiwa tu kita kita tengok macam kecil. Okay, kita tengok macam halang sikit je pun. Tapi bila bertahun-tahun kita hidup macam tu, okay, kita mula belajar satu benda. Okay, kita mula belajar bahawa kita punya feeling does not matter. Kan? Kita belajar bahawa untuk kita diterima, untuk kita divalidate, kita kena buat orang happy. So itu dia akan membentuk seseorang yang menjadi people pleaser. Macam tu. Sebab dia tak ada nak cakap tak ni. Sebab kalau dia cakap tak, dia takut nanti orang akan tinggalkan dia, orang takkan validate emosi dia dan sebagainya. Kemungkin dia tak perasan yang sebab kecil dulu emosi dia tidak pernah dihargai. Emosi dia tak pernah diraikan. Okey, so ini dalam konsep trauma perkembangan. Okey, dia merujuk kepada kesan pengalaman seseorang yang menyakitkan, okey, ataupun dia tak stable, okey, dia tak selamat, tetapi dia berlaku sepanjang proses dia membesar. So dia mungkin dah tak ingat. Tapi dia tahu yang masa kecil tu, setiap kali dia nak something dia tak dapat, ataupun bila dia nak menangis, dia terus kena marah, kena jerkah dan sebagainya. Okey. So pada waktu itu, okey, masa kita kecil tu, kita mungkin tak faham bahasa psikologi. Okay, kita tak boleh nak explain apa itu pengambaian emosi dan sebagainya. Ya, kita tak tahu yang family tu sebenarnya dia tidak berfungsi dengan baik. Okay. Tapi badan dia tahu. Maksudnya badan dia masih lagi aware. Sebab tu yang kalau perasan, kalau kita pernah hidup dalam rumah yang broken, maksudnya mungkin parents yang jenis yang baran, jenis yang marah, jenis yang hempang-hempah, pintu jerit-jerit. Bila kita kat luar, macam yang saya bagi contoh tadi, bila kita ada dengar tiba-tiba bunyi pintu kena hempas. Bagi orang, ada orang yang dia terkejut sebab bunyi kuat. Tapi ada orang yang dia terkejut dan dia tiba-tiba jadi takut.
Dia pun tak tahu kenapa dia takut. So itu benda-benda yang boleh sometimes follow kita sampai pada kita, pada apa, kita besar lah. Okay, ada juga mungkin sebahagian kita yang bila kat sekolah kena bully, dia pun balik rumah. Kita cakap kat ayah. Atau ayah dia marah dia balik. Ayah dia kata, benda macam tu pun nak terasa ke? Kenalah kuat, janganlah lembik sangat. Mungkin si ayah, okay, niat dia baik. Maksudnya bukanlah maksudnya bila macam tu, ayah tu memang nak rosak anak dia. Tidak. Kadang-kadang parents ni dia niat dia baik. Okay, dia nak anak dia jadi kuat. Dia nak anak dia jadi tidak dibuli, okay, jadi strong dan sebagainya. Tetapi kekuatan itu tidak terbentuk, okay, dengan keadaan emosi kita dinafikan. Kita mungkin lepas tu jadi macam kuat. So ayah kita rasa macam, oh okey. Sebab tu aku tak manjakan anak-anak aku. Tapi rupanya dia tak tahu yang sebenarnya anak dia memilih untuk tidak jujur dengan rasa dia. Anak dia rasa takut, tapi anak dia tahu kalau dia cakap kat ayah dia, nanti ayah dia marah dia balik. So dia pun diam je lah. So dia membesar jadi orang yang memendam. Dia membesar jadi orang yang bila orang buat kat dia, dia nak marah. Okay, tetapi marah tu hanya tersangkut di halkum dia. So kita boleh bayangkan sangat terseksa hidup seseorang yang dia tak boleh nak cakap yang dia tengah marah. So boleh jadi dia benda tu datang sebab emosi dia tak pernah pun diraihkan waktu dia kecil. Okey. So far boleh jelas ke untuk yang poin yang pertama? Poin yang pertama ni kita bercakap tentang trauma tidak semestinya peristiwa yang besar. Dia boleh jadi benda yang kecil tetapi dia berlaku berulang kali, berulang kali, berulang kali dan sebagainya. So cuba kita tengok kalau kita ada anak kecil, macam mana kita deal dengan dia punya tantrum? Okay, adakah setiap kali dia tantrum, kita akan tekan, kita akan marah, kita akan buat semua yang kita boleh buat untuk buat dia diam? Mungkin bagi kita, okey, dia diam. Akhirnya tugas kita pada bukanlah kereta, maksudnya akhirnya kita boleh duduk dengan aman damai. Kita boleh bertenang-tenang dan sebagainya. Tetapi kita tak tahu yang mungkin satu hari satu titik. Okey, bayangkan satu titik, lepas tu minggu depan kita marah lagi. Kemudian kita marah lagi, kita marah lagi. Setiap kali dia tantrum, kita marah, kita marah, kita marah, kita marah. Memang dia diam. Memang dia ikut. Tetapi emosi dia tidak pernah di validate dan sebagainya. Okey. Kita pergi kepada poin yang kedua. Sebenarnya saya buat ni supaya saya ada sedikit 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 panduan supaya saya tak terbabas sangatlah. Okey, yang kedua kita akan melihat kepada bagaimana keluarga terdekat kita akan membentuk cara kita melihat diri kita dan juga hubungan kita. Okey. So, keluarga, okay, by right ataupun by default, okay, keluarga ni adalah sekolah pertama yang kita belajar tentang perhubungan. Sebelum kita belajar tentang dunia luar, sebelum kita kenal orang luar, okay, sebelum ada benda-benda lain yang kita belajar, kita duduk dulu, kita belajar tentang manusia ni, okay, dalam rumah kita, melalui bagaimana ibu bapa kita menjaga kita. Okay. So, daripada cara mak ayah kita respon kepada kita punya emosi, kita akan mula membina jawapan kepada beberapa persoalan asas. Yang pertama, adakah dunia ini selamat? Adakah orang lain boleh kita percaya? Okay. Adakah kita akan dibantu apabila kita memerlukan bantuan? Okay. Ataupun adakah kita akan masih lagi diterima apabila hidup kita berantakan, ataupun adakah kita masih lagi orang boleh accept kita bila kita bukan seperti yang orang expect dan sebagainya. Okay, adakah hubungan kita dengan orang lain kekal utuh walaupun kita berdepan dengan konflik dan sebagainya. Okay, so benda-benda ni dia akan terjawab, bukanlah dia terjawab maksudnya jadi core jawapan, tetapi kita mula membentuk kita punya thinking, kita punya meaning daripada itu. So kat situ kita akan membentuk, nama dia uh, Malay punya term peta dalaman tak silap saya. Dia macam macam mana benda patutnya berjalan. So dia akan dibentuk waktu kita kat rumah. Okay. So, ini kalau nak baca lebih, boleh pergi kepada attachment theory. Okay. So, kat sini dia akan melihat bagaimana hubungan, okay,
hubungan antara anak dan ibu bapa ni pada umur kecil, baby ke 2 tahun 3 tahun macam tu, dia akan membentuk bagaimana nanti dia nak berinteraksi dengan orang. Dia akan boleh percayakan orang baru ke ataupun dia ada trust issue. Okay, tetapi perlu kita faham yang hidup kita tidak ditentukan oleh kita punya pengalaman yang 3-4 tahun awal tu. Tetapi dia boleh menjawab certain question kenapa kita macam tu. Sebab saya tak nak. Nanti mungkin ada yang rasa macam sebab tu aku macam ni. Sebab aku hidup dalam family yang broken. Okay. Masa lalu kita macam tu. Tetapi kita boleh mengubah masa depan kita. Bagaimana Nabi Ibrahim dia hidup dalam keadaan yang um, ayah dia violent dengan dia. Waktu dia nak dibakar dalam api, ayah dia ada dalam kalangan orang yang berusaha nak membakar dia. Dalam tim yang nak bakar dia. Cuba bayangkan, kita tengah nak dibakar ni, rupanya antara yang nak membakar kita tu adalah parent kita sendiri. Tetapi Nabi Ibrahim akhirnya meninggalkan satu legasi yang sangat hebat. Okay, dia memutus luka yang dia bawa tu dia tidak pun bagi kepada anak dia. Maksudnya, okay, whatever yang berlaku pada masa kita membesar dan sebagainya, trauma dan sebagainya, kita masih lagi layak, bukan layak, maksudnya kita masih lagi boleh ada peluang untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia. Okay. So, itu okay. So, cuma benda ni dia akan, okay, kita tengok apa efek dia kepada kita sebab tu kita dah pun makin dewasa. Contoh. Okay. Antara contohnya ialah, okay. Kadang-kadang contoh bila certain orang yang bila pasangan dia tak update dia. Okay, dia mula akan resah. Ish, ini gimana? Dia buat apa? Dia dah tak sayang aku ke? Padahal mungkin pasangan dia tertidur. Okay, itu contoh. Okay, kita mungkin tak perasan. Okay, tetapi pattern tu ada. Okay, ataupun mungkin bila kita membesar dalam keadaan yang kita sentiasa disalahkan. Okay, so bila dalam mungkin pasangan kita ajak nak bincang. Okay, nak bincang tentang keuangan misalnya. Kita akan terus jadi defensif. Kita akan terus rasa macam, aku ada buat salah lagi ke? Aku ni memang tak layak bahagia lah. Macam tu. Nampak tak dia punya ketidak selarasan ataupun dia tak kongruen tau. Isu dia besar ni je. Tadi sebab kita ada trauma lalu tu, dia jadi kita membesar-besarkan benda tu. Dan benda ni tak salah. Okay, benda ni memang valid feeling itu. Okay, tetapi kalau kita tak buat sesuatu, kita akan jadi orang yang overreact lah. Contohnya macam kita ada trust issue. Okay. Dia beza lah kita berhati-hati dengan orang. Okay, dengan kita ada trust issue. Dia nampak dekat level dia. Berhati-hati ni maksudnya kita aware. Okay, dia ni orang baru. Okay, so kita tak percayakan habis ni. Okay, so dia kena proof dia punya worth lah. Tapi kalau kita ada trust issue, bila orang nak dekat dengan kita, tiba-tiba kita akan makin jauh. Kita jadi tak selesa dengan orang punya kebaikan, orang punya kejujuran. Sebab sentiasa dalam kita punya framework adalah orang yang dekat dengan kita, nanti dia akan menyakitkan kita. So, benda-benda tu, kita belajar dalam keluarga kita. Pada kita punya peringkat awal kehidupan, okay, kecil-kecil tu, okay, kita belajar kat situ. Tentang bagaimana dunia luar ataupun bagaimana kita akan berinteraksi dengan dunia luar. Okay, kita dah habis poin yang kedua. Iaitu bagaimana keluarga pertama membentuk cara kita melihat diri dan perhubungan. Okay, so tadi poin pertama kita dah pun tengok bahawa trauma ni dia bukanlah semestinya satu benda yang besar. Jadi dia boleh jadi benda yang kecil tetapi berlaku secara berulang kali. Okay, kemudian kita tengok juga bagaimana kita punya keluarga, okay, yang dekat ni, okay, akan membentuk kita punya cara kita melihat diri dan perhubungan. Okay, sebab dalam family ni, kenapa saya campur sikit, kenapa dia membentuk tu, sebab dia ada pola fikir tau. Okay, mungkin tuan-puan biasa dengan satu konsep yang dinamakan CBT. Okay, CBT ni adalah Cognitive Behavioral Therapy. Dia akan membawa kita untuk melihat apa kita punya skema, kita punya automatic thought, okay. Dia feeling kita akan mempengaruhi kita punya behavior dan dia akan
feeling, okay, kognitif akan mempengaruhi kita punya feeling, dan feeling ni akan mempengaruhi kita punya behavior. Tetapi dia ada satu lagi dalam family terapi, dia ada satu lagi dia punya terapi nama dia CBFT, Cognitive Behavioral Family Therapy. Okay, macam ni, counselor, dia akan buat, okay, ni counselor, okay, ini adalah family, satu, dua, tiga, empat, okay, okay lah, ada family counselling. So, selain daripada kaunselor melihat kognitif setiap orang, okay, bagaimana dia fikir, apa yang dia punya dalam kepala dia apa, dia juga akan melihat pola perhubungan. Maksudnya macam mana cara anak ni menjawab dengan parents. Bagaimana parents ini deal dengan anak punya isu. Okay, so sebab, okay, contoh, sebagai contoh, let's say anak ni, mak ni dia rasa anak dia kurang ajar. Okay, lepas tu bila tengok balik, okay, anak dia ni dia suka balik lambat. So, bila dia balik lambat, mak dia marah. Okay, mak marah. Okay, so bila mak marah, kenapa mak marah? Mak marah out of risau, bimbang. Okay, dia mungkin student, okay, tiba balik lambat. So, dia balik lambat, mak dia terus jerit kat dia. So, bila anak ni kena marah, okay, anak dia dah kena jerit, dia mula rasa mak dia tak faham dia. Mak aku ni tak sporting lah. Aku bukan keluar pergi mana pun. Dunia berkawan je. So, anak ni retaliate. Dia masuk bilik. Okay. Masuk bilik, hempas pintu. Sebab dia rasa marah. Dia rasa dunia apa? Dia tak diberi yang kebebasan. Dia hempas pintu, dia tak cakap dengan mak ayah dia. So, bagi dia, dia nakkan dia punya ruang. Okay, sebab dia pun masuk rumah kena marah. Okay, dia pun retaliate, dia pun masuk bilik dia. Tak keluar 2 hari. Mak dia tengok, anak dia kurang ajar. Okay. Anak dia pula tengok, mak dia ni tak faham dia. So, kaunselor akan melihat pola itu. Pola, so dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi, mak tu buat macam ni kat anak dia retaliate, anak dia buat pula kat mak dia. So, akhirnya dia jadi satu kitaran. Tak settle. Okay? So, kalau ikutkan, konflik itu konflik yang biasa je. Tetapi, pola perhubungan dalam keluarga itu menyebabkan keluarga itu jadi satu keluarga yang toksik. Okay, so itu kita tengok dalam CBFT. Okay, itu je. Itu kenapa saya keluarkan CBFT ni, sebab nak tunjuk bahawa dalam keluarga tu, bagaimana dinamik keluarga tu akan mempengaruhi juga kita punya keadaan mental. Maksudnya kita jadi tertekan ke, keluarga yang sikit nak marah. Okay. Dia beza, okay, dengan keluarga yang jenis suara kuat. Okay, saya beri contoh. Family saya memang suara kuat. Sebab adik-beradik mak saya, daripada 8 orang, tak silap saya dalam 5 orang jadi cikgu. Atuk saya pun cikgu. So memang saya daripada kecil, family tu cakap kuat. Vokal lah, betul, vokal. Itu lain. Cik, mungkin orang luar nampak, dia orang ni cakap macam nak bergaduh. Sebenarnya dia orang tak bergaduh. Datang pula family ayah saya. Ayah saya family 3 beradik je. Uh, Orang Selangor. Saya orang, family mak saya orang Terengganu. So cakap lemah lembut, okay, cakap sangat slow. So itu dua kontradik dalam family saya lah. Tapi nak cakap yang kadang-kadang memang family tu kalau kita cakap kuat, tapi dia bukan marah. Okay, tapi ni kita bercakap tentang family yang sikit nak marah, sikit nak gaduh, sikit nak gaduh. Okay, so dia akan kita jadi serabut kat rumah dan sebagainya. So nanti kita tengok kat ujung kalau kita sempat, tetapi saya bagi apa nama kata, saya tulis dekat sini. Kalau lah tak sempat, tuan-puan boleh carilah differentiation of self. Okay, ini akan membantu kita untuk kita tak tenggelam dalam konflik keluarga. Okay, orang yang tinggi differentiation of self dia, okay, dia akan lebih, dia boleh membezakan yang mana satu emosi, yang mana satu rational thinking. Okay, so ini kalau tuan-puan nak carilah, dan kalau sempat nanti kita tengok dia dalam Bowen Theory. Okay, boleh take note dulu lah, nanti kalau tak dan boleh cari. Okay, sekejap kita tengok soalan sekejap. Mak saya jenis suka marah-marah, jerit-jerit. Sampai sekarang saya tak boleh orang tinggal kat saya. Memang tahap saya boleh menangis dan terus tak ada mood. Ini adalah contoh bagaimana bila kita membesar, dia jerit tu, dia tak ada isu. Tapi bila jerit tu, dia datang dengan
consequences. Okey, dalam psikologi dia masuk kepada um, association. Association. Okey. So, satu stimulus dia datang dengan certain benda. Okey, so nanti bila datang benda tu, kita akan datang balik stimulus ni. Okey, contoh, bila mak marah, mesti sebab ada kita buat salah di mata mak lah. So, bila mak jerit je, kita terus takut. Bila mak jerit je, kita terus takut. Bila mak jerit je, kita terus takut. Jerit itu adalah stimulus. Okay, later, bila kita besar, kita dengar orang jerit, kita dah jadi macam, macam tu. Kita jadi nafas kita jadi laju. Kita akhirnya benda yang kita pun tak tahu kenapa, tapi benda yang bunyi kuat ke, bunyi yang seakan-akan ke, stimulus yang dia recall balik, dia akan jadi, kita akan rasa feeling yang sama. So ini sedikit part. Dia tak silap saya dalam conditional, saya tak ingat term dia. Conditional, Allah nampak kena Muhammad. Conditioning, betul. Classical conditioning dalam kajian psikologi lah. Okay, so itu bagaimana jeritan kita kepada anak-anak kita waktu kita kecil, mungkin bagi kita waktu kita jerit kat anak-anak kita tu, kita nak mendidik dia orang. Tetapi kalau kita jerit tanpa kita jelaskan di kemudian, okay, apa yang berlaku dan sebagainya, kenapa dia orang buat tu salah dan sebagainya, dia tak dapat penjelasan, so dia akan rasa macam mak aku tak sayang. So dia akan mula associate benda tu. Okay. Okay. Tanpa sedar kadang-kadang saya pun begitu. Dan saya akan menangis bila saya buat begitu. Ini pun betul. Ini dekat part. Okay. Tak payah dia lompat-lompat. Okay. Familiarity. Okay. Kita ingatkan. Okay. Contohnya kita hidup dalam family yang broken. Okay. Kita ingatkan kita nak keluar. Okay. Kita nak cari orang yang tenang. Tapi kenapa kita end up dengan tetap orang yang salah? Tetap orang yang keras. Orang yang suka tinggi suara. Sebab otak kita, dia akan melihat benda tu familiar ke tak. Dia tak kira benda tu bahaya ke tak. Tak. Dia tengok familiar ke tak. Sebab itu, orang yang waktu kecil dia selalu kena tinggal, okay, dia ada ciri-ciri orang yang avoidant ni. Bila orang datang nak dekat dengan dia akan menjauh. Sebab dia biasa, dia familiar dengan that kind of situation. Kalau kita ikut logik, kalau dia hidup dalam keadaan yang dia kena tinggal, okay, dia rasa tak disayangi dan sebagainya, so dia nak cari orang yang boleh menyayangi dia lah kan. Tapi kenapa bila ada orang nak sayang dia, orang dekat dia jadi tak selesa, dia jadi nak menjauh. Sebab dia tak familiar dengan situasi tu. Okay, so dia rasa dia macam, ini bukan apa yang bukan dia lah, otak dia. Okay, ini bukan apa yang kita familiar. So, ni bahaya ni. Gitu. Ini benda yang kita kena lari ni. Gitu. So, sebab itu, kadang-kadang bila kita membesar dalam keadaan yang kita tengok nak menyelesaikan konflik adalah dengan marah, so kita akan belajar bahawa, okay, nak settle konflik, kita kena marah lah. Kan cakap slow-slow orang tak dengar. Macam tu. So akhirnya, kita menjadi orang yang pernah kita benci. Kan macam contoh isu getah pahit kan. Ada orang kata, alah, saya dulu kena bedal, elok je jadi orang ni. Memanglah, jadilah orang macam tu. So, waktu dia kena bedal tu, dia sangat membenci orang yang bedal dia. Tapi bila mana paip tu ada kat tangan dia, dia gunakan paip tu untuk bedal lawan anak-anak dia. So itulah kenapa kita nak kena break the cycle, supaya kita tidak mewariskan luka yang kita alami itu kepada anak-anak kita dengan menjadi seperti orang yang, bukanlah orang, menjadi pihak yang akhirnya meninggalkan luka itu dalam hidup kita. Dia sebab tu bila bercakap tentang trauma, tentang childhood dan sebagainya, dia bukan tentang kita nak menyalahkan mak ayah. Mungkin mak ayah pun waktu tu dia waktu tu ilmu knowledge tentang benda ni tak begitu kuat, tak begitu tersebar, dan dia juga dibesarkan macam tu oleh parents dia, malah mungkin lagi teruk. Okey, tetapi bukan kita nak menyalahkan mak dan ayah, okey, tetapi kita cuma nak tengok apa yang berlaku. Okey, ini yang jadi, ini kesan dia. Okey, so dah kita nak stop, kita nak break the cycle. Okey. um,
Jap, saya tengok soalan jap. Macam mana pula dengan orang yang jap. Macam mana pula dengan orang yang dah biasa kena marah oleh parent, tetapi bila dah dewasa, orang yang marah contohnya bos, dia buat tak tahu je. Sebab bagi dia marah is no more threatening. Dia sometimes buat tak tahu, sometimes dia gelak. Pattern begini bagaimana? Okay, dia ada tiga, tak silap saya ada tiga outcome dia. Maknanya dia pun akan jadi orang yang marah-marah, okay? Ataupun dia jadi orang yang aware dengan, okay, ini salah ni. Okay? Ataupun dia jadi orang yang completely apa nama, completely opposite. Okay. Contohnya macam saya bagi contoh, dia hidup dalam keadaan yang dia kena kena tekan, okay, kena kongkong dan sebagainya, so dia rasa tertekan. Okay, bila dia besar, okay, bila dia dah ada family, dia rasa macam dia tak nak anak-anak dia rasa apa yang dia rasa. So dia jadi dia biarkan anak dia bebas sebebas-bebasnya. Sebab dia fikir kalau dia kongkong, ini apa yang parent aku buat dulu ni. Itu pun jadi masalah juga. Okay, yang satu lagi part adalah, oh dia bila dia kena tekan, dia pun jadi orang yang sama. Okay, yang ketiga pula adalah orang yang dia boleh balancekan benda tu. Bila masa dia kena tekan, bila masa dia kena lepaskan anak dia. Okay, dalam konteks keadaan ini, kadang-kadang dia ada kita namakan threshold. Threshold ni adalah contoh, dia biasa sangat kena marah. So bila marah yang biasa-biasa ni, dia macam tak rasa apa lah. Dia dah hidup lah keadaan yang sangat keras. Sampaikan benda yang mungkin bagi orang, orang lain tu keras, bagi dia tak ada apa-apa. So kalau macam ni, dia jadi sama ada dia punya resilient, okay, resilient dia memang sangat tinggi, ataupun dia mula jadi orang yang cynical. Dia tak ada feeling lah. Okay. Tapi sometimes bila orang tu hidup dia susah, hidup dia keras, okay, dia jadi threshold uh, pain itu lebih tinggi. So, sebab tu bila bos marah dia macam buat, sebab dia dah pernah kena yang lagi tu. So cumanya dia kat sini dia bukan tentang betul ke salah, boleh ke tak boleh. Tetapi adakah bila bos marah dia buat tak tahu tu akan menyebabkan company lingkup ke, ataupun dia jadi orang yang lebih kuat di tempat kerja. So kena tengok balik. Tetapi dalam konteks ni dia lebih dekat kepada dia punya threshold tu lagi tinggi. Dia dah biasa. Orang yang dah biasa hidup susah, yang dah biasa jalan kaki jauh-jauh. Alah, kalau nak pergi ke kedai 2 kilometer jalan kaki pun tak ada masalah lah. Macam tu. Okay, so itu adalah resilient dia makin tinggi. Dia resilient ni macam mana nak tinggikan dia? Challenges create resilient. Okay, kita kena contoh, kalau dulu mungkin yang lahir tahun 90-an, 80-an boleh relate. Kita ingat nombor telefon mak dan ayah paling-paling kurang, dan juga adik-beradik. Tapi sekarang kadang-kadang nombor kita pun kita tak ingat. Nombor phone lah. Sebab dulu memang kena kena ingat. Tulis dalam buku. Sekarang semua kat phone. Dulu jalan kira macam pejam mata pun boleh sampai ke tempat tu. Sebab kita dah tahu, okay, ni sini sini. Sekarang dah pergi 5-6 kali pun tak boleh nak ulang kalau tak ada Waze. Sebab mudah je hidup sekarang. So sebab tu orang kata challenges create resilience. Okay. Right. Hmm, kadang ada orang yang toxic dalam family. Dia jadi terlalu obses nak manage family yang perfect. Betul. Itu yang saya cakap tadi, yang bila dia jadi completely opposite tau. Dia dulu kat sini. Okay. Tiba-tiba dia jadi, okay, dekat dekat um, apa? Graf ni dia tiba-tiba kat sini. Okay, ni dia punya ni lah, yang neutral. Dari sini dia jadi complete opposite. Okay, dia jadi obses. Oh, tak boleh nak marah-marah ni. Kena gentle parenting. Tak boleh nak marah anak, nanti anak trauma. Akhirnya anak tu pijak kepala dia. Sebab dia tidak boleh nak membezakan antara bila masa kena slow down, bila masa kena keras. Bila masa nak kena tunjuk kat anak tu siapa ketua dalam keluarga, ataupun bila masa kita nak kena rendahkan ego kita untuk minta maaf kepada anak. Ada juga parents yang takkanlah aku nak minta maaf. Aku ni mak ayah kot. So itu masalah juga sebenarnya. Ha, lagi dalam konteks masyarakat Melayu, kita kena accept yang kita punya family role. Okay, ada lagi term. Term ni saya campak-campak je, nanti tuan-puan boleh boleh tengok je. Family role masyarakat Melayu agak tinggi. Macam mana family role ni? Okay. Ayah ialah ayah. Mak ialah mak. Okay, dia orang ada peranan dia orang. Anak lah anak. Okay, so family role. Role ayah, mak, anak. So bila anak nak tegur ayah, dia jadi macam, eh,
Kang tegur kang, dicop dahaka. Je tu. Sebab family role yang agak tinggi. Di dalam masyarakat Melayu dia lebih tinggi bentuk. Okey. Struggle untuk break the cycle, penat berada dalam loop yang sama. Tetapi rasa diri terlalu jahat untuk terima orang yang baik dan tenang. So itulah kenapa kita kena aware dengan kita punya pola perhubungan kita. Kita kena aware dengan bila kita nak react ni, kita react ni adakah sebab kita dipengaruhi oleh masa lalu ataupun kita react sebab benda tu salah. Okay, simple. Contoh kita marah. Okay, bila kita marah, cuba kita tengok adakah marah kita tu marah yang valid ataupun marah kita tu marah yang kita dah tak fikir apa dah. Kita bantai ke bantai-bantainya. Sebab kita lahir dalam keluarga yang ada isu dengan anger. Okay. So kat sini kita kena tengok. Adakah ke kita punya behavior pada hari ini, okay, behavior kita pada hari ini, adakah disebabkan oleh masa lalu kita yang terlalu yang masih memegang kita ataupun memang benda tu legit untuk kita marah dan sebagainya. Okay, so dia memang so itu antara antara tips macam mana kita nak break the cycle. Okay, bila kita tengok contohnya bila kita takut dengan bunyi hempasan pintu. Masa jadi tu kita mula fikir yang so adakah ini ya ada yang terbuka mic ke? Um, ya saya mute ya. Alamak. Okey. Alright. So itu adalah cara bagaimana kita nak break the cycle juga iaitu dengan kita tengok balik kita punya keputusan pada hari ini adakah selari ataupun kita tengah over the limit. So itu antara dia punya tips lah. Okey. Okey saya masuk balik. Kita pergi kepada poin yang ketiga. Okey. Mungkin ada certain point yang saya dah pun tersentuh waktu tadi, waktu tengah kita bincang-bincang lah. Okey, konflik hari ini kadang-kadang menyentuh luka lama. Okey, trigger, dia mengaktifkan semula memori emosi lama. Okey, so tubuh bertindak sebelum fikiran menilai situasi yang sebenar. Sebab tu mungkin kita tengok ada sebagian orang, dia sangat berlebihan dalam dia punya behavior dia, dalam dia punya respon dia, dalam dia punya reaction dia. Okey, mungkin akhirnya bila kita teliti, rupanya dulu misalnya kat rumah dia salah sikit je terus kena hempuk, okay, kena marah dan sebagainya. Okay. So akhirnya kita jadi orang yang macam tu juga. Okay. Atau kita jadi orang yang overreact. Okay, dan sebagainya. Okay. Mungkin kita punya pasangan cuma tegur kita je. Just tegur. Okay. Tapi kita buat silent treatment sampai 2-3 hari. Kan. Contohnya ataupun mungkin anak kita tumpahkan air sikit je. Tapi kita jerit kat muka anak tu macam dia memang purposely ambil air tuang depan muka kita. Macam tu. So nak katanya bagaimana mungkin certain waktu kita overreact. Okay. So akhirnya kita mungkin bila kita tengok balik kita wonder okay, kenapa kita terlalu berlebihan dalam kita punya reaction. Okay. So kita kena membezakan antara perkara yang berlaku dengan makna yang kita bagi kepada perkara itu. Okay. What happened? What happened? Dengan meaning. Okay. Kadang-kadang benda yang berlaku ni tak besar. Okay, kecil je. Tetapi meaning yang kita bagi kepada benda tu, dia buatkan dia jadi besar. Okay. Sometimes mungkin bagi mata kita, kecil je benda ni. Tumpah air je, relax lah. Okay, tapi bagi dia, benda tu dia membawa dia jauh ke belakang. Bagaimana dia dulu, kalau tersikit je makan nasi tumpah terus kena rotan. Contoh. Kan sebab tu meaning penting. Bagaimana kita memberikan makna kepada sesuatu yang ada depan mata kita akan menentukan bagaimana kita punya respon. Sebab tu bagi orang, sebab tu mungkin bagi orang bagi dia benda kecil. Tapi bagi kita benda tu sangat besar. Ada orang yang dia tak kisah pun kalau orang masuk tak salam, orang datang rumah tak salam dia. Dia macam lantak lah apa yang jadilah. Tapi ada orang yang dia rasa ego dia tercela. Bila dia pergi bila dekat tempat keramaian ni, family gathering, tiba-tiba orang tak salam dia. Dia rasa, aku tak wujud kat sini. So, mungkin bagi orang lain macam, alah, orang tak perasan lah, relax lah.
Tapi bagi dia benda tu besar. So, apa meaning yang kita letak, yang kita spendkan di sebalik setiap yang berlaku itu. So, itu akan buat kadang-kadang konflik yang berlaku hari ini, dia hanya sekadar satu konflik biasa. Tetapi dia menyentuh luka lama yang masih lagi berdarah. Okay, kalau kata Dr. Gabor Mati, dia kata, trauma ni dia macam luka lama yang ada, yang dia tetap basah. Okay, dia tetap berdarah. Okay. So, bila kita sentuh, rasa dia sama je macam masa kita mula kena. Okay, bayangkan, janganlah buat. Okay, tapi katanya kita berdarah tangan kan. Masa masa mula-mula tu sakit lah. Okay, tapi lama-lama dia dah jadi tak sakit lah. Tetapi trauma, luka yang sakit tu, kita pegang lagi 10 tahun ke, lagi 20 tahun ke, sama je rasa dia. Macam masa mula-mula kena. Okay, cuma, waktu, sebab tu dia kata waktu tidak pernah mengubati luka. Macam kalau saya biasa kata, waktu tidak selalunya menjawab tanya. Maksudnya mungkin ada persoalan yang dah lama pun kita masih lagi clueless. Sama juga dengan trauma. Waktu tak pernah menyembuhkan luka. Cuma waktu tu dia cuma dia buatkan trauma tu jadi less available to immediate memory. Kita jadi macam tak ingat sangat. Tetapi the moment kita ingat, pain dia masih lagi sakit. Sesuatu bila bila yang poin yang ketiga ni kita bercakap tentang bagaimana konflik yang berlaku pada hari ini, okay, bagi kita macam tak ada isu. Tapi kenapa ada orang yang overreact? Okay, rupanya konflik tu dia menyentuh luka lama yang sangat berdarah. So, kalau kita ada benda tu, tugas kita ialah untuk kita nak kena term dia adalah re banyak benar term ya. Okay, reappraisal. Reappraisal. Maksudnya, appraisal ni adalah kita dalam bahasa statistik appraisal ni kita nilaikan balik. Okay, reappraisal kita nilaikan balik benda tu. Kita renilai balik. Okay. So, benda yang sama, okay, kita melihat balik daripada bingkai yang baru. Okay. Supaya ada kaitan luka lama yang kita cuba tengok balik, kita cuba regulate balik, kita cuba rationalize balik, dia tidak begitu perit sangat. Okay. So, ini tentang poin yang ketiga. Okay. Boleh faham Okay. So, kita pergi kepada poin yang kalau ada kat alam boleh tanya dulu. Okay. So, kita pergi kepada poin yang keempat. Poin yang keempat kita melihat kepada kepercayaan lama membentuk cara kita menafsir dan bertindak. Okey, dia ada satu term kalau kita tengok dekat gambar tu, skema. Skema ialah kepercayaan yang terbentuk daripada pengalaman. So, dia akan mempengaruhi cara kita menilai situasi dan memilih bukti yang akan menguatkan kepercayaan kita. So sebab setiap daripada kita ada kita punya bias yang tertentu. Sebab tu tuan-puan mesti biasa dengar orang kata laki ni semua sama je lah. Macam tu. Ataupun orang kata perempuan ni jangan bagi muka sangat. Nanti dia pijak je kita. Macam tu. So itu adalah skema yang dia pegang. Maksudnya bila dia cakap macam tu, ni dalam konteks yang dia serius lah memaksudkan benda tu. Ada orang yang dia cakap macam tu sebab dia nak raise debate. Kita kena hati-hati dekat social media ni ada sebahagian orang yang dia bercakap, dia cuma nak engagement je. Okay. Tapi ni orang yang memaksudkan benda tu. Dia, that kind of schema, okay, schema ni adalah pola kepercayaan. Okay. Maksudnya dalam kita punya automatic thought tu, schema ni yang membentuk. Kenapa kita rasa cili tu pedas? Kenapa kita tengok cili, kita tahu cili ni pedas. Kita ada skema yang mengatakan cili tu pedas. Kan? Bagi saya bagi contoh, sebab saya orang Terengganu. Kita orang biasa makan, contohnya bubur jagung. Saya tak tahu sini panggil apa. Bubur jagung lah kot kan. Tetapi kalau kat Terengganu, bubur jagung kita orang lebih pekat dan lebih manis. Jadi saya makan yang kawan saya bagi dulu waktu di UIA. Dia orang Johor. Bila saya makan, bubur jagung dia, uh, dia okey boleh makan. Tapi dia cair. Cair dan rasanya tak manis. Saya makan lah. Dia mungkin bagi orang yang sebagian orang dia akan rasa benda tu tak sedap. Tapi bagi saya sebab saya memang terbiasa dengan family yang culture yang berbeza. Sebab ayah saya orang Selangor tapi duduk di Penang, mak saya orang Terengganu. Saya membesar di Terengganu. So saya terbiasa dengan culture yang berbeza. So bila muka saya macam biasa, so dia macam tak sedap ke? Saya cuma explain kat dia yang bukan tak sedap. Cuma aku tak terbiasa. Gitu.
Sebab skema saya tentang bubur jagung dia mesti pekat dan manis. So itulah skema. Pola kepercayaan yang terbentuk daripada kita punya pengalaman hidup. So, dia akan membantu kita untuk memahami dunia. Sebab tu satu lagi contoh yang boleh saya bagi adalah um, air. Okey. Memang saya tak boleh nak nafikan yang orang Terengganu punya air memang manis. Ada kali tu saya pernah kita pergi ke kampung orang asli waktu di UIA lah. Yang buat air ni saya, kawan saya seorang orang Kelantan, dengan yang seorang lagi pun Kelantan juga. So, waktu kita buat air, yang sister-sister yang perempuan ni tengok, dia akan perhati sebab orang lain buat air, dia ambil gula dengan cenduk. Ha. Tapi kita potong gula tu, kita orang curah. Sebab kita cakap, alah teh sama je rasa dia. Maksudnya macam, sebab level of manis tu tinggi. Skema kita orang tentang, this is how, apa, rasa air yang sepatutnya, macam tu. Orang lain macam, janganlah kau nak potong kaki ke. Kita orang tak ada istilah potong kaki. Waktu membesar dululah. Sebab skema. So berhati-hati dengan kita punya skema. Maksudnya berhati-hati dengan kita punya certain automatic thought kita. Sebab dia mungkin dipengaruhi oleh pengalaman hidup kita. So kita boleh baca kita punya pattern of skema. Kita ada kekuatan untuk mengubah certain skema bahawa tak semua lelaki nak ambil kesempatan. Tak semua perempuan nak jadi queen control misalnya. Contoh. Okay, so itu adalah skema. Okay, semua orang ada skema dia. Okay, dia bukan, skema tu bukan semestinya something yang baik dan buruk. Okay, ada soalan. Trauma boleh relate dengan nervous system ke? Sebab otak dah register perkara lalu sebagai belief system. How to rewire our brain untuk break the cycle. Sebab kebanyakan orang dia jadi defensif instead of tapping apa kata-kata atau respon yang diterima. Betul. Dia boleh jadi sebab macam yang kita cakap tadi tentang bagaimana bila dengar orang jerit kita dah rasa nak marah, kita jadi takut. Dengar bunyi pintu kena lepas kita jadi takut. So, dia ada isu, dia ada kaitan dengan nervous system. Okey. Tapi kita tetap boleh rewire. Okey, dengan membawa jadi kita akan tengok saya poin yang kelima kot. Poin yang kelima um, membina cara hubungan poin yang ketujuh. Okey. So, yang ni kita tengok kat skema tu. Okey. Contohnya kita masuk, saya rasa okey kot skema. Maksudnya, kita dah ada satu gambaran tentang benda tu. Kita masuk ke kedai makan, kita dah boleh expect. Okay, patutnya ada ni, ada ni, ada ni, ada ni. Sebab kita punya skema lah. Okay. So, kita tak perlu nak belajar balik semua benda. Maksudnya, masuk ke restoran, oh, dalam restoran patutnya ada benda ni. Oh, ada cashier. Oh, ada waiter. Tak, tak. Kita dah ada kita punya skema. So, sebab itu, ada orang yang skema dia ialah dia ada stereotip kepada certain gender. Sebab tu dia tak habis kau. Bila kita bercakap tentang gender differences ni, dia takkan habis. Jadi sentiasa ada macam satu perlawanan antara lelaki dan perempuan tentang siapa yang lebih terluka. Siapa yang lebih terseksa. Siapa yang lebih dipijak dan sebagainya. Sebab yang bergaduh tu, dia orang dah pun ada skema dia orang. Dia orang dah ada dia punya thinking dia orang. Dia orang dah ada dia punya kepercayaan dia orang. So, kadang-kadang saya malas nak involve dalam that kind of debate sebab dia orang bukan sebahagian orang lah. Sebahagian orang dia bukan lagi bercakap untuk faham. Dia bercakap untuk dia reply apa yang orang tu nak cakap. Sorry bercakap pula. Ada orang dia dengar bukan sebab nak faham. Tapi dia dengar sebab dia dah ready nak reply apa kat orang tu. Tanpa pun dia faham apa yang orang tu cakap. Okay, so itu adalah skema. Okay, so kita kena faham, kita kena rethinking balik ataupun tengok balik kita punya pengalaman lalu. Apa pengalaman-pengalaman lalu yang membentuk kepada bagaimana kita berinteraksi dengan orang pada hari ini. Okay, so itu poin yang keempat. Okay, sebab kepercayaan, okay, apa yang kita percaya, okay, apa yang kita percaya, dia akan membentuk, okay, emosi. Okay, emosi ni dia akan membentuk tindakan. Okay, tindakan pula dia akan membentuk respon. Bukan membentuk, dia mempengaruhi respon orang lain. So, respon orang lain ni akhirnya dia akan dijadikan satu bukti untuk mengukuhkan kita punya kepercayaan asal. So,
Sebab tu ada orang yang rasa macam kenapa dia berada di dalam loop. Dalam satu kitaran yang tak habis. Sebab mula dengan dia percaya satu skema dia. Kemudian percaya tu dia membentuk emosi dia. Okey. Emosi tu akhirnya membentuk tindakan dia. Bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berperilaku. So, perilaku dia tu akan mempengaruhi respon orang. Kalau dia jadi macam tu, orang akan respon equivalent lah. So, akhirnya dia akan jadi, oh, sebab respon orang macam tu, betul lah apa yang aku cakap. Betul lah aku cakap. Contohnya, seorang mak yang kata anak dia kurang ajar. Bila dia kata anak dia kurang ajar, dia jadi nak marah anak dia. Bila dia jadi rasa nak marah anak dia buat salah sikit, kan mak dah cakap, memang awak ni kurang ajar. So, bila dia cakap, mak cakap macam tu, anak akan retaliate. Kenapa mak cakap macam tu? So, bila anak tu tiba-tiba bergaduh dengan mak dia akan sampai balik kepada conclusion, betul lah, memang awak kurang ajar. So, sebab tu, kenapa kita berada dalam loop? Kenapa kita tak mampu nak break the cycle? Sebab kita tak pernah aware kita punya skema apa. Kita punya pergelutan apa. Kita punya luka tu apa. Okay? Kita jadi tak aware. Okay. So, akhirnya dia jadi loop. Loop dan loop. Okay. So, itu adalah poin yang keempat. Saya lagi sikit. Okay, sebab dah pukul 9 dah ni. Okay. Kemudian poin yang kelima. Kita tengok. Perempuan nak berhenti kat sini ke nak habiskan? Saya bagi saya bagi option lah. Kalau nak berhenti pun tak apa. Kalau nak teruskan pun tak apa. Oh, okay. Okay. Habiskan. Okay, baik. Okay, so kita pergi kepada yang kelima. Iaitu bagaimana pola keluarga diwariskan melalui cara kita belajar dan juga peranan yang kita pegang. Okay, dia ada satu kat situ dia ada term social learning. Okay, boleh cari social learning theory. Okay, social learning theory. Okay. So, social learning theory ni maksudnya sometimes ada certain benda yang anak kita belajar, yang kita sendiri belajar, dia bukan melalui perkataan, tetapi dia melalui pemerhatian. Sebab tu kalau nak baca boleh tengok kepada Bandura. Bandura punya eksperimen ni, okay, dia buat dua group of budak. Satu budak dia tengok kita gaduh-gaduh. Satu budak dia tak tengok. So yang gaduh-gaduh tu dia lagi agresif berbanding yang tak tengok. Sebab dia melihat benda tu. Okay, so kadang-kadang cara keluarga tu communicate, okay, cara keluarga tu judging each other, okay, cara keluarga tu menunjukkan kasih sayang. Mak ayah tak cakap pun. Kalau marah, jerit tau. Tak ada mak ayah pun yang cakap kat anak dia, kalau nak marah-marah ni jerit je. Tak. Tapi bila anak tu tengok, mak ayah dia bila marah, dia jerit, akhirnya dia akan buat benda yang sama lah. Macam tu. Dekat social learning theory ni, dia cakap pasal bagaimana manusia, kita belajar bukan hanya melalui nasihat atau arahan. Tetapi kita belajar juga melalui pemerhatian yang kita buat. Okay. So, kalau setiap hari kita melihat konflik dalam family, kita tengok macam mana um, ayah menjerit kepada anak-anak. Okay, kita melihat bagaimana macam mana mak dan ayah ni bergaduh tau. Jadi tekam ni kan kadang orang kata jangan gaduh depan anak-anak. Okay. So bila jadi macam tu akhirnya anak tu akan belajar yang kalau nak berkonflik inilah caranya. Kalau kita ada benda yang instead of kita ada benda yang kita boleh bincang, okey, tapi dia belajar yang kalau aku nak dapat apa yang aku nak, aku kena jerit, aku kena tinggi suara, aku kena naik tangan. Baru aku dapat. Macam tu. So, itu adalah social learning theory. So, itu bagaimana pola perhubungan dalam keluarga tu dia boleh kita bawa keluar. Itu yang nanti kita akan tengok kepada point differentiation of self itu bagaimana kita boleh membezakan antara emosi dalam keluarga dengan rational thinking supaya mungkin keluarga tu sangat berkonflik tapi dia okey je, dia tak terjejas. Itu level of differentiation of self. Jadi soalan, kalau kita ada pasangan yang ada childhood trauma dan dari keluarga toksik, macam mana kita nak stopkan supaya anak kita tak kena benda yang sama? Kalau kita ada pasangan yang dia ada childhood trauma, tugas kita untuk bagi dia awareness. Tetapi dia yang kena ada willingness untuk break the cycle. Kan, kalau kita yang apa nama? Yang bukanlah beria kita, tapi kita je yang push, tetapi dia tak kisah, dia tak jalan. Sebab childhood trauma tu tentang dia.
Dia yang kena settle dengan that pain, wound itu dan sebagainya, supaya dia boleh kontrol apa dia punya automatic thought dia, apa skema dia, apa dia punya tingkah laku yang spontaneous dia, macam tu. So, kalau pasangan kita ada childhood trauma, saya sarankan mungkin bawa dia jumpa kaunselor ke, bincang dengan dia ke, ataupun cuba kita tetapkan certain boundary ke. Okay, kalau nak marah, jangan jerit. Okay, masuk bilik, buatlah apa-apa tapi bukan jerit. So just dia ada um, behavioral modification nama dia. Itu dalam counseling dia belajar lah macam mana. Dia tak boleh nak terus tiba-tiba, contohnya dia seorang yang baran. Dia tak boleh lah tiba-tiba terus nak jadi orang yang apa, soft spoken. Dia tak boleh macam tu. Okay, dia akan jadi sangat stres tau. Tapi mungkin dia start dengan, okay, kalau awak nak marah, naik duduk dalam bilik. Dia ada satu dalam counseling nama dia adalah paradox. Okay, paradox ni contohnya counselor akan mencadangkan benda-benda yang macam tak masuk akal. Contoh, suami isteri yang selalu bergaduh. Okay, so kita bagi task kat dia. So setiap kali awak nak bergaduh, cuba ataupun ni. Okay, kalau jenis yang gaduh setiap hari, okay, kalau awak nak gaduh, awak cuma boleh gaduh setiap hari jam 8 malam sampai pukul 8.30. Waktu tu je nak gaduh. Waktu lain tak boleh gaduh. So, dia sangat paradok sebab kadang kita tak nak kontrol bila kita akan bergaduh, kan. Okay, so itu satu benda behavioral modification lah. Ataupun satu lagi, saya tak ingat term dia, tapi dia antara behavior tu, okay, kita letakkan satu task yang sangat berat. Contohnya, okay, kalau kita nak bergaduh, ni dalam konteks kalau gaduh suami isteri lah. Nak gaduh, okay, sebelum gaduh, kena ambil masa 15 minit, kena tulis semua apa benda yang kita tak puas hati. So, ni dia punya teori dia adalah supaya bila nak mengekalkan behavior yang teruk tu, dia kena melalui satu fasa tugas yang berat. Akhirnya dia rasa macam, tak malas aku nak gaduh. Sebab malas nak menulis ni. Tak bergaduh lah. So, dalam behavioral modification ni, kalau contohnya kalau dia ada trauma yang tengoklah apa-apa behavior dia. So, cuba slowly ubah dia punya behavior tu, tapi kena berperingkat. So, kalau kita tak nak ubah dia, mungkin kena bawa dia jumpa kaunselor dan sebagainya lah. Tetapi, key point dia adalah dia kena ada willingness, okay? Kena ada kesanggupan untuk break the cycle. Macam tu. Hijack otak. Mungkin itu adalah term dia lah. Nak hijack otak nanti. Tapi term dia dalam counseling adalah paradox. Yang satu lagi saya tak ingat apa. Tapi dia macam lebih kurang lah dengan kita hijack otak kita tu, daripada fikir something, kita hijack buat benda lain pun boleh juga. Tapi itu adalah form of behavioral modification. Okay. Right. So itu adalah contohnya macam mungkin kalau kita tengok balik bagaimana pola keluarga ni, mungkin seorang ayah yang membesar dalam keluarga yang tak pernah bercakap tentang emosi. Tak pernah, dia pun tak pernah dengar bunyi ucapan terima kasih daripada ayah dia. Dia tak pernah dengar ayah dia cakap puji dia dan sebagainya. Okay. So bila dia membesar, dia mungkin jadi seorang lelaki yang rajin, yang bertanggungjawab, yang buat semua benda yang dia perlu buat. Okay, dia kerja keras untuk family dia. Okay, dia pastikan anak-anak dia keperluannya diberikan dan sebagainya. Cuma dia jadi orang yang tak tahu bagaimana nak berurusan dengan emosi. Bila anak lelaki dia menangis sebab gagal exam, dia marah. Okay, dia rasa macam dia jadi tak selesa. Sebab dia tak pernah ada dalam that kind of situation. Situation tu bukanlah maksudnya situation dia tak pernah gagal. Tapi kalau dia gagal, kalau anak dia ada masalah, dia tak tahu macam mana nak pujuk secara emosi. So akhirnya dia akan jadi macam, kalau dengan dia sangat, alah sikit je tu, baru gagal sekali. Mungkin itulah ayat yang sama yang ayah dia dulu pernah bagi kat dia. So dia tak berniat nak menyakiti anak dia. Dia adalah seorang ayah yang sangat sangat apa, menjalankan tanggungjawab. Tapi flaw dia adalah dekat dia tak tahu macam mana nak express dia punya emosi. Macam tu. So itulah pola yang dia boleh bawa kepada family dia dan sebagainya. Kita pernah dilayan dengan sangat kasar. So kita menjadi orang yang kasar. Kita dibesarkan dengan kita dihina bertalu-talu. Dan kita menggunakan penghinaan untuk mendisiplinkan anak-anak. Aku ni dulu
dibesarkan macam ni. Macam tu. So dia jadi satu pola perhubungan keluarga dia dibawa kepada family dia. Kena bagi tahu bakal pasangan ke cara pemikiran macam ni. Sekejap. Mungkin Puan Fiza boleh ni balik. Maksudnya pemikiran yang macam mana tu? Saya tak boleh nak recall saya cakap apa waktu Puan tulis ni. Okey. So itulah bagaimana pola apa nama? Pola kita punya ni. Sebab tu kadang-kadang yang saya cakap tadi, kenapa kita masih lagi boleh memilih orang yang salah walaupun berkali-kali dikecewakan. Contohnya kita dicurangi berkali-kali tetapi kita tetap memilih orang yang akhirnya dia pun juga curang kat kita juga. Sebab macam yang saya cakap tadi, sebab kita tidak tertarik kepada benda yang sihat pun sebenarnya. Maksudnya bahaya ke tak itu tolak tepi. Tetapi kita akan pergi kepada yang familiar dulu. Okey. Sebab sebab kita terbiasa hidup dengan keadaan macam tu. Okey, so itu pola yang boleh berlaku lah. Okey, kalau ada anak yang membesar dalam family toxic, tetapi akhirnya dia memilih untuk memiliki personality yang lebih baik disebabkan mendapat role model dari kawan yang baik. Sehingga personalitinya oppose dengan sifat parents yang negatif. Apakah nama ilmu psikologi yang dilalui sehingga dia boleh bertindak sedemikian rupa? Adakah dia sedang heal atau dia sebenarnya lari sorok emosi sebenarnya? Ini bagi saya tak cukup information. Maksudnya dia je yang tahu adakah dia sedang memendam feeling dia ataupun dia memang seorang yang ada differentiation of self yang tinggi. Maksudnya macam yang kita tengok tadi yang tiga tiga keadaan tu, bila dia hidup dalam trauma, sama ada dia jadi orang yang sama ataupun dia jadi fully opposite. Okey, maksudnya teruk kepada yang teruk tapi lain, ataupun dia jadi orang yang balance. Okey, ada kawan-kawan saya dia kata ayah dia orang yang cakap lepas. Tapi dia sangat lembut. Okay. Soft spoken lah cakapnya. Saya tanya dia kenapa. Sebab dia kata, dia tengok macam mana ayah dia punya bahasa dan mak dia selalu terasa. So, dia tak nak orang lain rasa apa yang mak dia rasa. So sebab dia dekat orang yang ketiga ni. Dia boleh balancekan apa yang boleh, apa yang tak boleh. So, dalam konteks ni, adakah dia lari, dia sorot emosi, dia je yang tahu. Tetapi, kalau dia betul-betul disorot emosi dia, benda tu akan keluar balik. Okey, sebab emosi ni bila kita pendam, bila kita bungkam, dia akan datang balik kat kita dalam keadaan yang lebih menakutkan. Sebab tu contohnya dalam anger, ada nama dia adalah suppress anger. Suppress anger ni marah yang ditahan, marah yang ditekan, marah yang dibungkam. So bila marah tu keluar, dia akan keluar dalam bentuk yang kita pun dah tak nak ingat. Kita pun tak berani nak membayangkan benda tu. Okey. So kat sini macam um, apa nama, bila kita hidup dalam family yang berantakan, hubungan yang stabil tu dia jadi rasa macam sangat membosankan. Okay. So, pasangan yang apa nama? Pasangan yang mungkin dia terlalu baik. Dia buatkan orang yang pernah broken ni dia rasa macam curiga tau. Kenapa baik sangat? Ada something ke? Kan kadang biasa bila bila pasangan kita tiba buat baik dengan kita macam ada apa-apa ke tu? Ada apa-apa ke tu? Gitu. So, dia boleh jadi macam tu lah. Okey. So, memutuskan kitaran itu, okay, break the cycle ni dia bukan hanya tentang just cakap, aku tak nak jadi macam family aku. Okay, tetapi kita kena membina kemahiran-kemahiran yang tak pernah ditunjukkan kepada kita. Kita kena belajar nak minta maaf dengan anak. Kita nak kena belajar untuk mendengar, okay, tanpa jadi defensif. Okay. Kita kena belajar nak menetapkan batas tetapi tidak menghina. So itulah benda-benda yang kita tak tahu sebelum ni. Kita tak belajar, kita tak diajar, kita tak ada orang yang kita nak perhatian buat benda tu. So dalam konteks puan tadi mungkin anak puan dia tengok okay, kawan dia macam ni. Oh, family dia macam ni. So dia belajar something, maksudnya dia punya social learning theory dia tengok family kawan dia. Oh macam ni. Okay, aku nak jadi macam ni. Oh macam mana ayah kau react bila kau buat macam ni? Oh okay, aku nak jadi macam ni. Aku nak jadi macam ni. So dia ada role model. Macam yang Puan cakap dia ada role model. So most probably mungkin dia tak sorok apa-apa. Dia memang dia memilih akhirnya dia dah nampak okay, A dan B. Okay, dia pilih untuk jadi B. Sebab dia dah nampak family ni macam mana. Okay. Tapi saya tak kata maksudnya dia tak sorok. Okay, dia benda tu kena kena melalui proses yang lebih panjang untuk kita faham adakah dia sorok ataupun dia memang betul-betul dah pun sembuh lah daripada trauma family yang toksik tu. So itu kena jumpa, kena tengok dia sendiri lah.
Maksudnya saya tak cukup cukup information untuk saya decide. Oh, dia A atau dia B. Okey. So, kita masuk kepada poin yang keenam. Iaitu tentang bagaimana family adalah satu sistem. Dia bukan masalah, dia bukan individu. Okey, dalam family system, sekejap saya tengok ada soalan. Adakah kita perlu berkongsi dengan bakal pasangan tentang cara pemikiran kita? Apa yang pernah kita lalui dalam hidup? Usaha perkembangan diri kita ke arah yang lebih baik. Apa yang kita nak share tu maksudnya kalau dia melibatkan aib tu tak perlu kita kongsi. Okay, tetapi dalam keadaan yang mungkin dari sudut mentality, thinking kita punya itu dia masuk dalam bahagian sekufu dalam sudut pemikiran. Maksudnya ada orang yang dia punya thinking dia adalah um, isteri tak boleh kerja. Hidup susah macam mana isteri tak boleh kerja. Okay, so adakah kita boleh terima that kind of thinking? Kalau boleh terima dan jalanlah. Kalau tak boleh nak terima, dia kena rethinking balik. Adakah kita nak meneruskan perkahwinan ni? So itu benda-benda macam tu diselesaikan waktu kita sedang bertaaruf. Okay, so maksudnya berkongsi cara pemikiran tu satu benda yang sangat baik. Tetapi okay, macam ni. Bila kita cakap tentang berkongsi pemikiran, okay, kesilapan sebagian orang adalah, okay, ini kita A, ini orang tu B. Kadang-kadang saya jumpa bila dia cakap tentang nak bertemu di titik tengah. Dalam kepala dia adalah yang B ni kena datang over here. Barulah bagi dia, okay, barulah bagi dia sekufu. Okay, tapi dia tak boleh macam tu. Okay, dia ni gerak sampai sini, ini pun gerak sampai sini, jumpa di tengah-tengah. Dia ada compromise yang kita kena buat. Maksudnya compromise tu bukanlah sampai kita dia ada benda yang non negotiable. Tapi ada benda yang okay, kita boleh lah pejam-pejam mata macam tu. So dari segi thinking kena dia share ke tak share ni dia tengok keadaan. Adakah puan rasa kalau tak share ni nanti jadi lingkup. So better share lah. Saya tak nak kalau dah kahwin nak buat macam ni macam ni macam ni. Macam ni. Kalau boleh, kalau dia boleh terima ataupun ada part of nak compromise here and there ni tak ada masalah. Tapi dalam part yang apa yang kita pernah lalui, kisah silam tu dia tengok. Dia mungkin ada yang boleh share, ada yang tak boleh share. Bila dia melibatkan aib, tak perlu share pun maksudnya. Okay, usaha perkembangan tu satu benda yang baik lah maksudnya. Tapi dia mesti dua two ways of effort lah. Maksudnya bukan kita je berusaha, dia pun kena sama-sama berusaha. Okay. So, kita melihat kepada bagaimana family sebagai sistem teori. Okay. So, kalau nak buat pembacaan, boleh pergi kepada family system theory. Yang saya cakap tadi. Yang Bowen tu. Alright. So, maksudnya adalah, Bowen ni dia kata family adalah satu unit. Okay, dia bukan individu. So, maksudnya kalau salah satu individu dalam family, dia terjejas. So, boleh jadi family itu boleh jadi gelong. Okay, maksudnya apa nama biasanya tekanan ataupun perubahan yang berlaku pada satu keluarga dia akan efek keluarga yang lain. Okay, contohnya kita bayang dalam banyak-banyak orang ni tiba ada satu keluarga tu dia ada satu seorang ahli keluarga tu dia um, ada substance abuse misalnya. Okay, dia ada ni. Saya masih boleh didengari kan? Boleh, boleh. Alright.
Okey. Okey, tadi tiba-tiba terkeluar. Sorry. Hmm, okey. Alright. So, kalau kita tengok family as a system, family as a system ni maksudnya, kalau satu-satu isu berlaku dalam keluarga kita, okay, ada satu isu. Okay. Daripada kita salahkan certain orang, kita akan melihat balik kepada bagaimana tingkah laku ini bermula. Okay. Contohnya anak yang degil. Okay. Macam mana kedegilan ini bermula? Macam mana hubungan antara ibu dan ayah? Okay. Macam mana keluarga tu ketika mereka sedang berhadapan dengan konflik? Okay. Alright. So, dia akan melihat betul supaya okay, bila ada certain isu dalam family, kita tak terus tembak orang yang tertentu. Okay, contohnya kalau kita tengok seorang anak yang agresif di sekolah. Okay. So maknanya tiba-tiba kat sekolah dia jadi seorang pembuli. Biasanya, kita akan tengok sampai ke family dia, macam mana macam mana family tu berfungsi. Kadang-kadang anak yang buat masalah di sekolah, dia ada marah yang dibawa daripada rumah. So, tapi dia tak boleh nak marah kat rumah. So, dia akan marah di sekolah dekat orang-orang yang tak boleh nak balas balik kat dia. Okay. So, even dan kita tengok juga selain daripada ni, kita tengok role. Family peranan. Maksudnya, ada seorang anak, mungkin ada sebahagian anak dekat rumah yang dia dilihat sebagai seorang anak yang sangat berjaya. So, dia sentiasa kena dapat keputusan yang baik. Okay, sebab pencapaian dia akan menjadi kebanggaan keluarga. So, stres tak hidup macam tu. Okay, dia jadi piala dalam keluarga dia. Okay, so kalau dia gagal, mak ayah dia akan malu. Kalau dia cemerlang, mak ayah dia akan bangga. So, ada anak yang dia menjadi kambing hitam. Maksudnya, setiap kali ada isu, dialah yang kena. Ada juga anak yang dia jadi pendamai. Pendamai ni bahaya. Pendamai ni nama dia adalah parentification. Okay. Parentification ni adalah dia sorry. Parentification ni adalah dia mengambil tugas ibu dan bapa dia terlalu awal. Maksudnya, contoh, mak ayah dia sibuk sangat kerja. Dia kena jaga adik-adik dia. Dia hilang masa ataupun kita hilang waktu kecil kita sebab kita kena jaga adik-adik. So benda ni bila kalau tak dijaga dia akan memberontak dalam diam tau. Dia jadi nak marah. Dia hilang segala-galanya waktu bermain dia sebab nak kena jaga adik dia. Okay, ada satu lagi nama dia adalah triangulation. Triangulation ni bila mak dan ayah berkonflik, apa yang dia akan buat? Dia akan tarik anak masuk dalam konflik tu. So anak ni dia terpaksa memilih antara mak dan ayah dia, siapa yang watak baik, siapa yang watak jahat. So kadang-kadang mak menggunakan anak dia untuk tengok ayah tu macam ni, ataupun ayah tu gunakan anak dia untuk tengok mak tu macam ni. So dia jadi stres sebab dia terpaksa melihat salah satu daripada mak ayah dia ni jahat, dia ni baik. Triangulation. Okay. Ada kemungkinan ke anak yang baik di rumah tidak banyak bercakap, tetapi bila di sekolah dia menjadi seorang yang sangat ramah tamah. Ada sesuatu dalam diri anak tu ke yang kita tak tahu. Boleh jadi. Terutama adalah kenapa dia diam kat rumah. Kenapa dia banyak bercakap kat sekolah. Boleh jadi. Okay, ni boleh, bila sebut boleh jadi maksudnya dia boleh jadi macam ni. Maksudnya dia ada banyak faktor lah. Boleh jadi waktu kat rumah dia adalah orang yang sentiasa didiamkan bila dia nak bercakap. So dia belajar yang nak cakap kan tak perlulah bercakap. Tetapi bila kat luar, kan ada kawan-kawan yang sangat sangat appreciate dia. So dia sangat suka bercakap. Sebab tu bila mak ayah tidak mampu menjadi watak bila anak tu cari kalau ada masalah, anak tu akan cari sumber kat luar. Kan sebab kadang-kadang mak ayah ni tak boleh nak jaga. Anak baru nak bercerita. Sebelum ayah tu mendengar, dia bagi ceramah tu. So akhirnya anak malas lah. Baik aku cakap kat kawan. Kawan dia validate kita. So akhirnya mendapat nasihat yang salah lah. Okay, tapi dalam konteks ni, boleh jadi kalau dia diam kat rumah, maksudnya kenapa rumah tu menjadi satu
medan ataupun satu tempat dia tak nak bercakap. Kenapa? Mesti ada penjelasan dia. Gitu. Okay. So, peranan-peranan yang kita tengok tadi, parentification, triangulation ni, dia jadi anak yang sangat berjaya. Dia kadang-kadang dibawa sampai kepada dewasa. Kan orang yang dia rasa dia kena menyelamatkan semua orang. Okay, dekat company tu dia tak boleh sakit lah. Kalau dia sakit nanti lingkup company. Gitu. Sebab dia biasa dalam dalam family dia, dia jadi orang yang harapan. Orang yang sangat berjaya. So, dia jadi stres kalau dia gagal. Okay, ada orang yang dalam perkahwinan dia jadi orang yang mengalah dalam semua benda. Sebab masa kat rumah tu dia terpaksa dia belajar untuk membungkam feeling dia untuk dia divalidate. So kadang-kadang peranan kita dalam keluarga tu dia boleh membawa sampai ke alam dewasa dan juga bagi keluarga tu sendiri dia gerak sebagai satu unit. So kat sinilah adanya part di mana differentiation of self tu. Maksudnya mungkin kita hidup dalam keluarga yang berantakan. Tetapi kalau kita punya differentiation of self itu tinggi, kita mungkin tak terjejas sangat. Kita tak bawa pola tu keluar. Kita boleh membezakan. Kita masih lagi boleh hormat kepada ibu bapa kita. Kita boleh mendengar pandangan keluarga kita. Tetapi kita tak hilang dalam konflik itu. Okay. Kita tak kita boleh tak agree dengan parent kita, okay, tetapi kita masih lagi buat keputusan berdasarkan nilai yang kita pegang. Oh mungkin mak cakap macam ni, tapi saya dah buat keputusan macam ni. Dia tak hanyut dalam konflik keluarga tu sendiri. Okay. So dia boleh apa nama dia boleh sayang keluarga dia tetapi dia tidak berada di dalam katanya memang family tu jenis yang ataupun family tu tengah berkonflik dengan orang lain. Okay, so dia boleh terima keluarga dia sebagai keluarga dia tetapi dia tidak menyertai konflik tu. Maksudnya tak perlu sampai nak kena menghina orang lain dan sebagainya. Okay, so itu adalah differentiation of self. Kita menetapkan satu sempadan tanpa kita memutuskan hubungan. Okay. So kita masuk kepada poin yang terakhir iaitu bagaimana kita nak memutuskan kitaran trauma. Okay, bagaimana? Okay, dia ada beberapa poin lah. Okay. So nak memutuskan kitaran trauma ni dia bukan sekadar kita faham istilah psikologi. Dia bukan tentang kita faham tentang attachment, kita faham tentang trauma, kita faham tentang luka masa lalu dan sebagainya. Okay. Tak guna kita tahu semua benda tu. Tapi waktu kita marah, kita dah tak fikir apalah. Kita bantai semua ada depan mata. Okay. Kesedaran penting. Itulah langkah yang pertama. Tapi dia mesti diterjemahkan dalam perubahan. Ataupun dalam tindakan. Okey, langkah pertama yang saya dah cakap tadi tentang kita kena kenal kita punya pola. Okey. Pola ni maksudnya kita kena kembali melihat family kita dengan jujur. Oh, memang ada masalah certain benda. Sebab kadang-kadang kita tak sampai hati nak mengaku pola family kita bermasalah sebab kita rasa macam tak boleh cakap macam tu family. Tak, dia bukan tentang kita memburukkan family. Okay, ini bukan kita canangkan orang. Ini untuk kita reflect. Okay, family aku ada pola sekian. Bukan nak cari siapa salah, siapa betul. Bukan nak memutihkan mana-mana kesalahan. Tetapi untuk kita faham. Oh, apa yang kita dah pun belajar waktu kecil sampai sekarang kita buat benda yang kita buat. Okay. Macam mana family aku ni waktu tengah marah? Macam mana konflik tu dihandle lah family? Okay, bagaimana dalam family tu kalau ada orang yang terkesan secara emosi, adakah emosi dia divalidate ataupun dia ditekan dalam ngada-ngada lah. Macam tu. So, kena kenali pola family kita. Okay. So, itu yang pertama. Okay, boleh faham Yang kedua. Yang kedua, kita akan melihat. Kita kena bezakan kita punya masa lalu dengan sekarang. Ini pun tadi kita dah tengok sekejap di mana contoh kita marah. Kita tengok balik adakah marah kita ni marah sebab valid atau marah kita ni marah sebab ada benda yang tak settle. So bezakan adakah reaction kita pada hari ini sebab memang reaction itulah yang tepat ataupun reaction itu overreact sebab kita ada benda yang kita tak settle kat belakang. Okay. So, tengok balik. Oh, memang keadaan, memang contohnya tengah nervous sebab bunyi pintu. Kita duduk dan, oh, okay, ni bunyi pintu je. Bukannya ada orang tengah nak marah aku.
Masa lalu aku memang bila bunyi pintu dihempas tu maksudnya lepas tu aku akan sakit. Tapi sekarang pintu dihempas oleh angin. So kita rationalizekan balik kita punya feeling tu. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita belajar mengawal respon tubuh kita sebelum kita nak bertindak. Okay. Kawal respon tubuh. Contohnya tengah nak marah. Sebelum nak naik tangan tu, cuba buat lain tu. Cuba macam Nabi cakap kalau tengah marah, kalau kau tengah duduk, berdiri, kalau tengah berdiri, berjalan dan sebagainya, kau buat benda lain tu. Okey. Kawal kita punya respon tubuh tu sebelum kita bertindak. Sebab kalau kita tengah terancam, kita tengah threaten, kadang-kadang kita tak ada nak fikir secara waras. Jadi kita mungkin akan buat benda yang kita akan menyesal di kemudian hari. Okey. So mungkin kita jadi sebab kita nak tengah marah tu dan kita tak kontrol, kita jadi ungkit benda-benda lama. Kita cakap benda-benda yang tak sepatutnya kita cakap. Okey, dan kita boleh justify aku memang macam ni waktu tengah marah. Okey, marah tidak menghilangkan ataupun marah ni bukan satu lesen untuk kita terlepas daripada tanggungjawab nak kena jaga perkataan. Macam tu. Itu yang ketiga tadi. Betul, ketiga. Yang keempat. Yang keempat ni benda yang sedikit berat lah, iaitu kita kena berani untuk berkabung ataupun kena accept terhadap benda yang kita tak pernah terima. Contohnya ini benda yang paling sukar lah. Okey. Benda yang paling sukar dalam kita nak menjadi sembuh. Sebab contohnya kita masih menunggu. Kita menunggu parent kita untuk mengaku kalah. Kita tunggu family kita untuk akhirnya faham diri kita. Kita tunggu seseorang untuk datang jumpa kita dan cakap yang uh, apa 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 yang berlaku memang salah dia dan sebagainya. Okey, kita tunggu orang untuk mengaku yang benda-benda yang berlaku lah. Okey, tapi ada keadaan di mana permohonan maaf tu tak kunjung tiba. Kan mungkin ada parents yang dia tak ada kemampuan emosi nak faham penderitaan anak-anak. Okay, mungkin dia orang akan cakap, kita orang dah buat yang terbaik dah. Okay, kita orang pun baru first time jadi parents. Okay, so kena kena accept lah. Kita orang ada buat salah. Dia bukan soal buat salah ke tak. Tapi adakah dia willing untuk mengaku salah dan say sorry kepada anak. So mungkin kita tak dapat benda tu. Okay. So pada titik itu, yang kita perlu buat adalah kita kena accept. Okay. Kita kena terima. Okay. Terima bukanlah maksudnya kita agree dengan apa yang kita, yang jadi. Okay. Tetapi terima tu, dia membuatkan kita tidak begitu membenci keluarga kita. Okey, dia bukan kita menafikan luka. Okey, tetapi kita tidak membenci dia. Okey, kita berlepas daripada dendam emosi tu. Okey, so instead of kita tunggu masa lalu berubah, kita dulu move on dan bergerak ke hadapan. So ini yang keempat yang kita kena accept. Okey, dan yang kelima adalah kita kena membina pengalaman baru. Contohnya membina pengalaman baru. Okey, contohnya kita mungkin di orang kata apa? Melalui rentetan konflik perhubungan. Okey. Tetapi kita membina kita membina pengalaman baru tu dengan kenal orang baru, dengan bagi peluang dekat orang. Okey. Benda tu akan buatkan kita rethinking balik kita punya konflik perhubungan. Okey, maksudnya contohnya macam otak kita ni dia ada neuroplasticity tau. Maksudnya pengalaman yang baru, okay, dia bukanlah maksudnya rewire dia tukar, tapi dia akan membuka neural jalan yang baru, okay, untuk kita akhirnya accept yang oh tak semua lelaki macam ni, oh tak semua perempuan macam tu. Oh apa nama benda-benda yang skema gitu lah. Okay, dia akan diubah dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Berani untuk buat benda yang baru untuk mencabar balik kita punya skema yang lama tu. Okay. Contohnya macam mungkin kita membesar dalam keluarga yang perkataan maaf daripada parent tu haram. Kita takkan dengar. Tapi kita boleh jadi dengan bila bila kita buat salah kat anak, kita minta maaf. Okay, maksudnya kita memilih untuk menurunkan ego kita, okay, minta maaf dan kita akan rasa macam oh tak adalah teruk sangat minta maaf dengan anak ni. Macam tu. Bila kita dah marah anak, bila dah cool down, kita explain balik kenapa kita marah.
So akhirnya kita ada feeling ataupun ada pengalaman yang, oh bila explain kat anak, anak boleh dengar. Macam tu. So mungkin kita membesar dalam family yang sentiasa memperlekehkan emosi kita. Okay, so bila anak menangis, instead of kita terus, janganlah menangis, sikit je pun. Tapi kita validate emosi anak. Mungkin ada benda yang anak buat yang kita tak setuju. Tetapi tidak bermaksud, tak bersetuju itu bukan maksudnya kita tak perlu validate feeling dia. Kan contohnya anak berebut mainan, anak menangis. Dia just, apa? Dia cakap yang kita faham lah dia sedih sebab tak dapat mainan tu. Tetapi mainan tu kan mainan orang. So, kalau kita nak main mainan orang, kita kena lah minta. Okay, tak boleh nak ambil. Sebab kita pun tak suka kalau orang ambil mainan kita secara paksa. So instead of kita terus, nak berebut-rebut lah. Gitu. Kita validate anak tu punya kesedihan. So kita buat benda-benda yang kita tak pernah buat. Okay. Tambah pengalaman baru supaya akhirnya kita belajar untuk, oh, macam ni je nak validate emosi dan sebagainya. Okay. So far ada sebarang soalan tambahan ke? Okay. Sebab bila kita melihat perbincangan kita pada malam ini, aliran dia ialah di mana bagaimana pengalaman awal ni akan membentuk kita punya rasa selamat. Okay. Kemudian pengalaman tu dia akan membina kepercayaan tentang diri kita dan orang lain. Kemudian apa yang kita percaya tu dia akan mempengaruhi cara otak kita mentafsir konflik. Kemudian bila satu-satu keadaan tu, konflik tu, dia menyentuh kita punya luka-luka yang lama. Okay, badan kita boleh boleh bagi respon, kita jadi rasa nervous, kita jadi rasa nak marah, jadi rasa sakit dan sebagainya. Okay, respon tu kita tak sedar, secara tak sedar, dia mungkin boleh menyebabkan kita menjadi orang yang pernah kita benci. Gitu. So akhirnya pola tu dia dibawa masuk ke dalam perkahwinan, dibawa masuk dalam perhubungan dalam keluarga kita, okay, cara kita nak membesarkan anak dan sebagainya. Okay. Tetapi aliran yang saya sebut tadi tu dia bukanlah satu aliran yang memang stuck macam tu. Dia bukan. Dia benda yang boleh diubah. Okay, mungkin kita datang daripada family yang tak tahu nak bercakap secara emosi. Tapi kita boleh belajar. Mungkin kita dibesarkan dalam suasana yang penuh dengan jeritan, penuh dengan tengkingan. Tapi kita boleh pilih untuk berhenti nak marah dan memilih jalan keganasan. Mungkin kita tak pernah tengok orang dewasa, okey, orang tua minta maaf pada orang yang lebih muda. Tapi kita boleh menjadi orang. Kita boleh belajar nak minta maaf ke anak-anak. Belajar nak minta maaf ke anak saudara. Belajar nak minta maaf ke adik-beradik dan sebagainya. Okay. So mungkin kita dibesarkan dalam keadaan yang sayang tu dia bersyarat. Tapi kita belajar untuk menyayangi orang tanpa syarat. Anak tu cemerlang ke tak cemerlang ke, sayang kita kat dia tak hilang dan sebagainya. Okay. Kita at the end of the day, kita tak boleh nak ubah kita punya masa lalu kita. Okay. Tapi kita boleh pastikan sebahagian luka yang kita bawa, yang kita carry ni dia habis kat kita. Habis tu bukan kita bungkam, bukan kita pendam. Kita settlekan, kita proses supaya dia tak dibawa ke anak-anak kita dan kita menjadi ibu bapa yang lebih baik kepada mereka dan dia orang tak rasalah apa yang kita rasa. Okey. Jadi saya rasa dah 1 jam 45 minit. Sedari bahawa ubah diri sendiri itu penting kerana Allah tidak akan ubah suatu kaum jika mereka tidak mahu berubah dalam diri mereka dan lepaskan kendali untuk orang lain kerana ini di luar kendali kita. Betul. Maksudnya apa yang tak boleh nak ubah, kita tak boleh ubah. Tapi kita pastikan kita tak mewarisi luka yang sama kepada anak kita. Kita tak jadi orang yang pernah kita benci. Okay? Tapi kita masih lagi balance. Okay? Kita tak tu lepas. Sebab tak nak anak kita sakit. Kita biar dia tak sakit langsung. Itu pun satu benda yang kena dipikir-fikirkan juga. Baik. Jadi um, saya rasa sampai di sini saja. Saya minta maaf sebab agak lama malam ni. 1 jam 40 minit lebih kurang. Jadi itulah. Semoga sedikit perkongsian pada malam ini mendapat rahmat daripada Tuhan dan saya cuma nak inform yang kelas Nabi Ibrahim akan bermula uh, pada hari Sabtu ni dengan Ustaz Mufuzah. Baik, jadi Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah.